Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tentunya isu kali ini masih bercakap tentang Mahathir dan nasib malang yang bakal menimpa Tun Mahathir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah nasib malang sedang menanti Mahathir selepas dia menyaman Anwar Ibrahim 150 juta ringgit? Selamat datang ke channel Nazilin Unity. Kita akan bongkar kisah sebenar di sebalik politik Malaysia. Hari ini kita akan ulas satu bab besar lagi. Kisah seorang bekas Perdana Menteri, seorang raksasa politik yang akhirnya terperangkap dalam jerat yang dia sendiri settle. Ya, saya maksudkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baru-baru ini Dr. Mahathir Mohamad telah memfailkan saman 150 juta ringgit dan kini perbicaraan sedang diadakan. Prosidingnya mengejutkan kita semua. Apa yang berlaku selepas itu? Kenapa nasib boleh menjadi malang? Mari kita lihat bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Mahathir keluarkan angka 150 juta ringgit, itu bukan 15 ringgit, bukan 50 ringgit, dan bukan pula 100 ringgit. Ianya 150 juta ringgit. Dia tuntut ganti rugi teladan berkenan kenyataan Anwar yang didakwa mencemarkan reputasinya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bekas Perdana Menteri 2 kali, hidup dalam dunia kuasa dan glamour. Kini keluarkan saman besar, macam superhero terakhir nak bangkit. Tapi bab lucunya, babak saman ini menjadi satu titik di mana cerita dia mula menyusut. Contoh yang lucu, mahkamah hanya berlangsung kurang 30 minit pada hari pertama. Bro, tuan-tuan dan puan-puan, 30 minit sahaja, kurang 30 menit. Semua expect drama panjang, tapi yang berlaku sebaliknya. Bila anda tonton atau beli tiket wayang, tapi trailer tamat sebelum kupon habis, itu kiranya, dan Mahathir sendiri kata, mungkin saya dah mati sebelum kes ini selesai. Tuan-tuan cuba imagine. Saya mungkin dah mati, kata Mahathir. Seorang yang dulu jadi figura kuasa yang kuat, kini seolah-olah menghadap realiti yang tak boleh lari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang lebih menarik lagi untuk kita paparkan malam ini ialah saman 150 juta itu macam las hurah. Tapi kalau hurahnya tak sampai 1 jam, maka hurah pun macam dah habis ke? Itu persoalannya. Masalah tidak hanya di mahkamah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita lanjutkan. Kes saman ini bukan berlaku dalam vacuum. Ia berlaku dalam suasana di mana Mahathir yang dulu begitu berkuasa kini dilihat berdepan beberapa isu yang makin menekan. Umur beliau sudah menjangkau 100 tahun. Ya, betul. 100 tahun, bukan 10 tahun. Beliau menyebut beliau tidak ada masa lagi. Soalan-soalan peguam defendant mula membabitkan kekalahan parti politik yang pernah beliau pimpin. Dan Mahathir sendiri ditekan dengan soalan bahawa reputasi yang dulu hebat kini dipersoalkan. Lagi satu, bila Mahathir dulu main kuasa, sekarang dia di mahkamah, yang secara psikologinya sangat retro dan ironi, tuan-tuan. Seorang tokoh besar kini berdiri di bilik mahkamah. Jadi saksi, bukan lagi pemimpin yang mengetuai.
Kalau analogi ringan, Anda pernah naik kereta sport, tiba-tiba kereta itu rusak di tepi jalan dan Anda terpaksa tunggu lori tunda. Siapa sangka kan? Kalau selama ini kita sangka Mahathir tidak akan masuk mahkamah karena kuasa yang dia miliki, hari ini dia sendiri yang membawa dirinya masuk mahkamah melalui saman tersebut. Najib masuk mahkamah kerana 1MDB. Mahathir masuk ke mahkamah kerana tindakannya menyaman Anwar. Silap-silap hari bulan, kalau dia tidak saman Anwar, dia tidak akan masuk mahkamah pun. Tapi kini, dia sendiri membuatkan dirinya masuk dalam klaster mahkamah. Cumanya, ini berkait dengan isu kes saman 150 juta. Siapa sangka kan? Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan skrip Hollywood Mahathir sebagai The Legend, tapi babak ipik dia ialah, mahkamah dah panggil saya sebagai saksi. Mungkin ada soundtrack drama sedih di latar. Tuan-tuan dan puan-puan, keterlibatan era baru Anwar dan realiti rakyat. Selain mahkamah dan saman, ada fakta sebenar yang menyumbang kepada nasib malang Mahathir, yaitu realiti politik baru. Anwar Ibrahim bukan lagi musuh kecil dalam lipatan politik. Beliau kini Perdana Menteri, punya kuasa, punya naratif rakyat. Yang saya tertarik apabila ada satu ulasan semalam menyatakan bahawa Anwar kini bukan lagi mangsa, tetapi kini beliau ialah seorang yang pemenang. Kalau selama ini ramai orang menganggap dan mengatakan dia ialah mangsa, Anwar ialah mangsa, kini dia pemenang. Pemenang atas Mahathir, Tun Mahathir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang Anwar adalah pemenang. Mahathir dulu main carta politik macam maestro, tapi sekarang carta telah ditulis semula. Rakyat tidak lagi hanya dengar kuasa lama. Mereka mahu integriti. Mereka mahu pembaharuan. Jadi apabila Mahathir saman Anwar, ia bukan sahaja tentang reputasi Anwar. Ia bukan sahaja tentang reputasi Mahathir, tapi tentang siapa yang pegang huruf kecil kuasa sekarang. Siapa yang anggap diri berkuasa lama mungkin akan jadi bahan nostalgia lagi. Fakta pentingnya, Mahathir dakwa Anwar melakukan kenyataan yang mencemarkan reputasinya sebagai negarawan. Tapi rakyat menilai dan melihat. Kalau dulu Mahathir jadi simbol pembangunan, sekarang ramai yang tanya mana hasil sebenar untuk rakyat. Dan bila soalan itu muncul di mahkamah, ia jadi double whammy. Macam bila Anda tanya kawan Anda yang dulu sangat gah, macam ini, bro, kereta sport tu mana sekarang? Dia jawab, maaf, tukar moto Y15Z. Begitulah bentuk realiti Mahathir lawan zaman sekarang. Jerat yang dia sendiri buat, ironi dan kesan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk pula dalam bab paling pedih. Jerat yang Mahathir sendiri buat. Banyak pengkritik mengatakan Mahathir selama ini bina naratif kuasa sendiri, luaskan pengaruh, main politik lama, dan sekarang politik lama itu makan dirinya. Contohnya, bila Mahathir pernah kerajakan lawan-lawan, transformasi politik, parti baru keluar parti, semua langkah-langkah yang dahulu nampak hebat, kini dilihat sebagai lambang kegagalan adaptasi. Saman ini jadi simbol. Bukan hanya simbol kes mahkamah, tetapi simbol bahawa kuasa tanpa adaptasi boleh jadi perangkap. Bayangkan, seorang gajah yang dulu dianggap raja hutan, kini tersangkut dalam jaring yang dia sendiri bengkokkan. Akibatnya, reputasi yang dikira tak tercela dulu,
kini dihakimi, ditanya, dikaji, dikebel, dibebel, dan sebagainya. Bila mahkamah tanya, beliau pun kata seolah-olah yang lain daripada yang saya tuntut. Ya bro, apabila Anda main politik tahan lama, Anda mesti sediakan payung untuk hujan kritikan, tapi Mahathir nampaknya lupa. Kalau Mahathir hidup dalam filem, judulnya akan jadi From Legend to Legal dari 150 Million Chronicle. Masukkan sedikit slow motion. Macam itulah. Tuan-tuan, akhir kata. Kisah Mahathir ini bukan cerita kebencian atau sandiwara. Ia satu refleksi untuk semua. Bahawa kuasa, reputasi, dan masa semuanya boleh berubah. Bila kita tak adaptasi, bila kita cipta sistem tapi lupa semak sendiri, kita mungkin jadi korban sistem sendiri. Saman 150 juta itu mungkin akan jadi babak kecil dalam sejarah Malaysia, tapi maknanya lebih besar. Bekas Perdana Menteri 2 kali kini di mahkamah bukan sebagai pemimpin yang mengarah, tetapi sebagai pihak yang dipersoal. Jadi, apa yang kita ambil dari sini? Jangan terlena dengan kuasa yang lama, zaman berubah. Bila kita bina legasi, pastikan ia bukan sahaja untuk kita, tetapi untuk rakyat yang akan nilai kita nanti. Akhirnya, rakyat tidak mahu hanya cerita hebat. Dulu, mereka mau hasil, keadilan, dan pembaharuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya jadi Mahathir menonton video ini, mungkin saya gelak sambil cermin diri dengan dengar skrip. Tapi kepada Anda semua, terima kasih kerana sudi ulang main video ini. Kalau Anda suka gaya ulasan ini, tekan like, share, dan subscribe ke Nazilin Unity. Tinggalkan komen Anda di bawah, apa pandangan Anda mengenai kes ini. Adakah Mahathir akan menang atau rejim politik lama sudah tamat? Jumpa Anda di episod seterusnya. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.